Alright, kita dah masuk ke bahagian yang ketiga daripada 7 bahagian. Mana-mana yang terlepas bahagian sebelumnya, boleh ke ruang description dan tengok link bagi bahagian yang pertama dan kedua. Pada bahagian yang ketiga ini, awak akan belajar bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Tanpa lengah lagi, jom kita mulakan. Okey, bagi menyelesaikan masalah ini, kita selesaikan praktiskan diri 7.1C, buku teks muka surat 194. Kita terus kepada soalan yang kedua. Untuk soalan yang pertama, awak boleh cuba jawab. Okey, tengok graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Okey. Jadi ini adalah graf tidak lengkap, jumlah perjalanan dia 100 km. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km pertama ialah 72 km per jam. Tentukan nilai T1. Okay, jadi untuk 60 km yang pertama ini, kecerunan dia atau laju dia ialah 72 km per jam. Jadi ingat lagi segitiga jarak laju masa 60 km, 72 km per jam dan T1 ini mewakili masing-masing jarak laju dan masa. Okey, untuk mencari T1 adalah jarak dibahagikan dengan laju. Jadi 60 dibahagikan dengan 72. Jadi kita dapat 5/6 jam. Tengok unit dia jam. Jadi ini pun 5/6 jam. Tetapi T1 ini adalah dalam unit minit. Jadi kita kena tukar jam kepada minit, darab 60. Jadi T1 bersamaan dengan 50 minit. Okey, soalan yang kedua. Jadi kita dah gantikan T1 dengan 50. Jika Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Jadi yang mendata ini adalah pegun selama 20 minit. Jadi masa dia 20 minit, T2 50 tambah 20 sama dengan 70. Okey, perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Okey, diteruskan jarak laju masa segitiganya. Kita tahu jarak sama dengan 100 tolak 60. Itu dari B ke destinasi dia, jarak dia 40 km. Dan laju dia beri ialah 75 km per jam. Jadi kita nak tahu masa yang diambil. Okey, jadi masa adalah sama dengan jarak dibahagikan dengan laju. 40 dibahagikan dengan 75 sama dengan 8/15 jam. Okey. Jadi unitnya ialah minit. Kita tukar dahulu dalam bentuk minit, darab 60 sama dengan 32 minit. Okey, dari B 32 minit. Jadi 70 tambah 32 sama dengan 102 minit. Okey. Apabila dah tahu masa, kita boleh lengkapkan graf. Sambungkan saja. Itu dia graf awak. Kemas dan cantik. Okey. Soalan yang terakhir, jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasi. Jadi masa diambil ialah 102 minit. Jadi start 9.30 tambah 102 minit. Okey, 9132. Jadi tak bolehlah minit dalam bentuk 132 tolak 120 minit. Menandakan itu ialah 2 jam. Jadi masa sebenar dia sampai ke destinasi ialah 11.12 AM ataupun 11.12 pagi. Next, kita pergi pada soalan yang ketiga. Masih lagi muka surat 194.
Okey, kali ini adalah Encik Jamal yang ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Citra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Citra. Di sini adalah Padang Besar, Bukit Kayu Hitam sampai ke Citra. Okey, hitung tempoh masa Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Keadaan pegun, sini tempoh masa dia. Di situ, dia tempohnya 55 / 30 sama dengan 25 minit. Diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam ialah 66 km/jam -1. Tentukan nilai P. Ini Padang Besar, ini Bukit Kayu Hitam. Dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam, laju perjalanan dia ialah 66 km/jam. Mengambil masa 30 minit. Okey, kita nak tahu P, kita kena tahu dahulu jarak dia. Jadi jarak dia laju darat masa, laju 66 masa 30/60 tukar kepada jam. 30 bagi 60 ini minit nak tukar kepada jam. Sama dengan 33 km. Jadi jarak P ke 60 ini adalah 33. Jadi P sama dengan 60 tolak 33 sama dengan 27. Yang kedua, hitung jarak antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam, 33 km. Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam, 33 km. Seterusnya, Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km/jam -1 semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Citra dari Bukit Kayu Hitam. Dari sini ke sini, laju puratanya 64.8. Hitung nilai T. Itu adalah Bukit Kayu Hitam ke Citra. Jaraknya ialah 27 km. Itu 27 tolak sifar. Nak tahu nilai T adalah masa. Masa adalah sama dengan jarak dibahagikan dengan laju. Jarak 27 dibahagikan dengan laju 64/8. Masa diambil ialah 5/12 jam. Iaitu bersamaan dengan 25 minit. Jadi masa yang diambil ini ialah 25 minit. Jadi T sama dengan 80. Dan akhir sekali, hitung laju purata keseluruhan perjalanan dalam kilometer jam -1. Jadi jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Tengok di sini, 80 bahagi 60 menandakan minit tukar kepada jam. Barulah kita boleh kira laju purata dalam unit yang dikehendaki. Jadi jawapan dia ialah 45 km/jam -1. Dan seterusnya kita pergi pada soalan keempat, soalan otak, iaitu soalan kebat. Tetapi soalan kebatnya ialah soalan A sahaja. Soalan B dan C mudah saja apabila awak dah tahu nilai T. Okey, ini adalah perjalanan Encik Morty sejauh 60 km dalam masa 3T minit. 3T minit. Okey, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas rehat adalah sama. Maksudnya, kecerunan sini dan kecerunan sini adalah sama. Laju sini sama dengan laju di sini. Itu maksud dia. Jadi hitung nilai T. Yang ini yang kebat. Okey, jadi nak cari kecerunan sama. Kita cari kecerunan guna rumus kecerunan. 24/T iaitu 24 tolak 0, T tolak 0. Jadi 24/T sama dengan selepas. Di sini 60 tolak 24, Y2 tolak Y1 itu dibahagikan dengan
X2 3T tolak T tambah 10. Jadi kita permudahkan sikit. Akan jadi 60 tolak 24, 36, iaitu jarak antara sini ke sini. Okey, dan 3T tolak T tambah 10 ini kita dapat 2T tolak 10. Okey, darab silang. Bawa yang ini ke atas. Dan T ni bawa ke sebelah kanan. Kita dapat macam ini. Permudahkan sedikit, kembangkan. 448T tolak 240 sama dengan 36T. Dan T sama dengan 20. Hitung nilai T. Itu dia nilai T sama dengan 20. Jadi apabila dah dapat nilai T sama dengan 20, jangan lupa gantikan terus pada graf awak. Jadi T 20, T tambah 10, 30 di sini. 3 darab 20 adalah 60. Okey, hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Murti. Jadi 60 minit adalah bersamaan dengan 1 jam. Sebab dia nak unit dalam jam ini. Jadi 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi laju purata 60 bagi 1 sama dengan 60 km jam negatif 1. Okey, dan huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Keadaan pegun iaitu keadaan yang tidak bergerak. Sini. Gerakan dia. Dia laju dia 60 tolak 24, 60 tolak 30 dibahagikan dengan 60 sebab nak tukar kepada unit jam. Jadi 36 per 0.5 sama dengan 72 km jam negatif 1. Dihuraikan sedikit, Encik Murti telah memandu sejauh 36 km selama 30 minit dengan laju seragam 72 km jam negatif 1. Okay. Sebab apa 30 minit? 60 tolak 30 ini. Sebab apa 36? 60 tolak 24. Dan laju dia yang dikira yang sini. Okey, itu dia bahagian yang ketiga. Jangan lupa untuk tonton video seterusnya dan jangan lupa subscribe Sir Fakri Mat. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. wassalam.